Terus dah start orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Terus makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka. Exactly. Hai khabar semua, kita jumpa lagi dalam Puaka Misteri Jam 12. Inilah satu kata orang tu video yang special sekali di mana kita akan temu ramah dan korek rahsia apa yang berlaku di belakang tabir Misteri Jam 12. Korang semua suka cerita hantu kan? Okey, siapakah tamu kita minggu ni? Sebelum tu apa kata kita tengok dulu sedutan drama Misteri Jam 12. Tu dia. Seram tak? Seram kan? Tu dia. Tu dia sedutan daripada drama Misteri Jam 12. Tajuk drama tu Peti Puaka. Wow. Okey, Peti Puaka. Ni sebelum kata orang tu kan, macam selalu Fir sama Suhaila dapat watak, semua watak macam serius-serius. Ada sikit jugalah main watak-watak macam kelakar. Tapi sekarang ni bila cerita hantu ni, bila diorang offer you buat cerita hantu ni, macam apa, you straight away ambil ke ataupun macam fikiran macam mana ni nak balik nanti? Saya rasa macam drama-drama sebelum ni, saya akan tengok dulu siapa sparring partner saya. Oh, pilih lah ni. Pilih. Jadi dapat nak tahulah supaya kita dapat hidupkan sebuah watak tu dengan lebih berkesan kan. Jadi pula tu kena dekat dengan Suhaila. Suhaila ini pula kali yang kedua kita sama-sama. So saya cakap okeylah, tak ada masalah lah. Pada saya tak tahulah, pada dia mungkin tak suka saya sangat ke. Jadi lagi dengan dia kan, lagi misteri nak lagi tahu. Misteri nak tahu kan. Dan cara dia macam mana, buat cerita seram macam mana Selalu kita tengok dia serius kan. Wah, watak yang marah, watak yang sedih, watak yang serius, memang menjadi. Watak sword pun dia. Sword semua dia. Habis ni macam watak seram kan. Perangai puaka tak boleh dapat ganding lagi? Dia sebagai dia sendiri dah memang puaka lah. Apa lagi buat watak yang berpuaka kan. Jadi yalah, itu pendapat saya lah. Jadi saya memang terus ambil. Saya terus ambil sebab saya rasa macam dengan director Nasir, saya rasa kita dapat buat satu cerita yang ataupun satu episod yang seram lah. Dapat menyeramkan lagi para penonton. Suhaila? Aku ni sebenarnya kan, memang aku ni penakut. Memang kalau ada macam tawaran buat macam cerita hantu tu, normally I will tolak. Sebab macam dah banyak dengar cerita macam kawan-kawan buat cerita hantu, lepas tu mesti kena kacau, dia datang nak visit, siapa yang berlakon jadi aku ni Ataupun kadang-kadang kalau kita pergi set-set biasa pun, macam kita tak buat cerita hantu pun kita kena kacau kan, sebab lokasi dia keras macam gitu. Jadi kalau ada cerita hantu, memang I will always try to avoid. Tapi kali ni sebab bila director cakap, aku ada nak buat Misteri Jam 12, aku nak panggil kau. Kau okey tak? Macam jadi apa lah? Tak apa-apa. Kau jadi bini dia je. Okay. Dia gini. Macam, okey, dengan siapa? Dengan si gila ni. Boleh lah. Kan, macam, okey lah, boleh main-main lah on set. Jadi macam ada teman. Pasal dia kan short. Jadi macam, okey lah, tak seram sangat. Sama kepala macam, okey lah, ada teman ketawa dekat on set. Okey lah, habis bila director cakap, dia Nasir bilang, tak ada apa-apa lah, gini. Okey. Tapi dia seram dia bila baca skrip. Bila skrip reading. Sekali bila baca skrip reading tu kan, macam dia cakap, kena rasuk. Ada ulat. Terus macam, apa?
Ya Allah, aku dah say yes. Kalau tahu ada ulat, ada macam nak kena rasuk tapi macam, kenapa tak cakap part ni semua nasib. Rasa macam dah terperangkap tau, macam like Dalam sinaran macam yelah Sheila Majid. Itulah, tapi macam dah cakap yes ke macam okey lah, tak apalah, kita baca je lah sampai habis macam mana kan. So ni cerita peti puaka ni pasal peti tu of course lah berpuaka kan. Saya Fokus. kan Tak. boleh kasih Boleh. elaborate peti puaka ni. Boleh. Macam Okey. mana terjumpa apa puaka. Okey, dalam episod ni saya memainkan seorang watak seorang delivery rider lah. Okey, sebagai seorang delivery rider, kita haruslah ambil apa-apa benda kan untuk dihantar ke Yang hijau ke yang pink? Dia yang kelabu. Colorblind. Colorblind Sebab dia malam, saya tak apa nampak. Gelap kan? Okey. Jadi antara benda yang saya nak kena hantar pada malam tu ialah satu peti ni. Peti ni memang usang lah, kayu kan. Jadi saya cakap, okey, ni mungkin saya dapat hantar sebelum balik lah. Okay. Sekali, entah macam mana, on the way tu, app pula crash. App crash, tak tahulah nak hantar kat mana. Alright. Bawa balik, dipendekkan cerita, bawa balik lah. Nak hantar ke mana kan? Nak hantar balik dekat tuannya, tempat tu memang dah seram. Okay. Saya bawa balik lah, dah malam lah. Bawa balik. Berpuaka lah kan peti tu. Jadi saya buka tak buka pun. Kira peti tu dah ada kat rumah. So yang kena isteri dengan anak lah. Wow. So Yang yang sedih pula cerita ni. Itulah. yang kena dia macam mana? Kena sampuk, kena kacau, rumah tangga macam asyik bergaduh, macam panas. Macam itulah. Dia pula tengah ada timpa masalah ekonomi. Jadi tambah dengan benda-benda yang keras ni jadi makin panas. Makin panas. Dalam drama ni kita nampak tadi tu era Farida kan? Ya. Dari mata boleh dapat tahu. Daripada era Farida lah. Kan macam su tak sedap. Kan? Tak, highlight su tak sedap. Bila era Farida tu macam dah make up gitu sebelum berlakon, apa macam nampak macam mana? Okay, hari pertama saya memang first day bila saya nampak saya panggil dia dengan panggilan Kak Fit lah. Saya nampak Kak Fit mula dengan make up macam tu. Siang hari saya dah terkejut dah. Okay. Saya terkejut. Apa lagi dia macam kan kat belakang kita kan. Dia suka buat gitu? Dia buat gitu sengaja lah main-main. Dia bergurau. Apa lagi buat macam itu kan. So bila nampak je cakap memang jadi lah. Hasil tangan indah. Jadi bagi saya karakter Kak Fit dalam cerita ni memang amat menyeramkan lah. Okay, you all semua berdua dah berkeluarga, ada anak semua kat rumah. So bila berlakon macam sini, lepas tu dengan karakter Fit yang macam hantu tu apa Kak Pon ke apa macam mana tu dia? Bukan lah. Kita pun macam kita, lembaga. Hantu Fit. Kita pun tak interview dia. Hantu Fit lah. Siap Fit berlakon kan? Tanya dia lah dia hantu apa. Okay, hantu Fit tu dia macam dia nampak lembaga macam tu macam balik rumah kan, orang cakap kan sedangkan kita melipat-lipat orang cakap balik rumah gini-gini. Ni korang lagi berlakon cerita hantu ni. Tu bila balik macam mana? Okay. Soalan. Okay, bagi saya sebab anak saya masih kecil-kecil. So bila saya terima tawaran ni, saya ada terfikir juga. You know, sebab shooting pun malam. Shooting kon ya? Sorry. Okay. So shooting dia habis malam. Start malam, habis malam. Jadi confirm akan benda-benda gini saya rasa macam mungkin akan ikut saya lah. Saya bukan tak percaya benda-benda gini. Kita harus percaya. Tapi saya tak pernah nampak. Right. Saya memang, bukan saya tak nak nampak pun, tapi memang saya tak pernah nampak lah. Jadi rasa memang selalu. Sedap. Sedap lah. Takut. Tengoklah perencah dia macam mana. Seram. Memang macam kalau bulu roma naik kan, macam kita rasa tak sedap lah. Tapi bila saya tengok tak ada nampak pun. Driving, jalan, lagi-lagi bila macam kat koridor rumah kita nak balik kan, itu very common kan. So
So bila saya dapat job ni, saya rasa macam okey lah. Sebelum masuk, ayat kursi, you know, Fatihah, 3 kul. So Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Bila saya balik pun anak-anak tengah tidur. Saya macam dalam lift macam, janganlah aku balik so melalak ke apa ke kan. Tak nak lah jadi macam gitu. Buka pintu kan melalak ke, you know. So tak ada Tunjuk apa-apa ke lah. Besok pagi tak ada apa lah. Alhamdulillah. Memang macam gitu pun. Bila saya pergi macam balik daripada cycling tengah malam pun memang tak ada apa-apa lah. So okey lah. Important balik rumah terus pergi toilet dulu. Terus pergi toilet. Ya. Okey, Soalah. Sebab agaknya lokasi tu jauh daripada rumah kan. Jadi Nak bagi apa-apa tahu nak ikut pun agaknya dia dah malas. Dia ni tinggal jauh sangat, tak payahlah ikut dia. Terbang. Asal jaman-jaman. Terbang penat. Kan, jadi macam alamak, si Soalan ni tinggal jauh lah, leceh lah. Tunggu dia besok je lah, nanti besok dia datang balik apa lokasi. Jadi tak apa-apa lah. No lah, tapi macam dah kebiasaan kan. Kalau macam kita sebelum pergi syuting tu, kita dah ada amalan sendiri. Aku tahulah mesti ni semua orang mesti ada buat. Tak kira lah kerja sebagai apa pun, keluar rumah kita ada baca. Balik rumah kita ada baca. Kalau macam kita tahu, kita pergi dekat lokasi tu, macam lokasi tu macam keras ataupun tak ke, tapi dah macam dah kebiasaan kan, adalah amalan-amalan sendiri. Jadi Alhamdulillah tak adalah. Ada tak perkara-perkara yang berlaku di set? Buat seseram mesti ada. Okey, salah satu lokasi di mana kita buat penggambaran tu di west of Singapore lah. Okey. Di daerah sana dan tempat dia gelap, pokok-pokok, hutan. Dan kita harus buat beberapa wabak tu penyakit. Dah stres nampak. Betul. Beberapa scene kat sana. Okey. Tengah malam. Mestilah cerita hantu kan, takkan siang hari kan. Betul. So memang saya kalau memang amalan saya kalau kat tempat-tempat macam ini memang kena jaga mulut lah. Yes. Yes. Tak mau celupar, tak mau. Lagipun tengah malam lah, energi pun dah low. Right. Nak hu-hu-ha-ha macam mana kan? Hihi-hu-hu je lah. Hihi-hu-hu je lah. Jadi tempat tu memang gelap. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa jadi pada saya. Tapi terjadi pada rakan Artis. Bukan rakan artis tapi kru. Dia cakap, dia share dengan saya, kau tak ada rasa apa-apa Me being myself, memanglah tak rasa apa-apa pun. Macam ya gelap, tak rasa apa. Tak ada. Aku yang first scene tadi tu, aku kena tiup lah kat telinga. Macam okey, kau kat mana? Aku kat bawah pokok tu. Pokok yang the main pokok yang kita shoot lah. Where kat feed tu will appear. Memang ada satu pokok aje lah kat situ. Jadi saya macam okay. So lepas tu apa-apa scene dia tak nak kat pokok situ. Yang si kru ni lah. Yang kru ni dia cakap, tak apalah, korang pergi, aku tak nak. Soalah. Alhamdulillah, lagi sekali Alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma yang menyeramkan perasaan diri sendiri je lah. Sebab ada scene tu nak kena ada ulat apa semua. Sebab aku kan memang geli ulat. Jadi macam scene yang ada ulat tu macam jiwa raga macam tersiksa betul lah. So macam mana to overcome that fear? Memang si Soaila ni penakut ulat, memang tak boleh. Sekarang ulat tu ada kat mana? Aku kena keluarkan ulat tu dari, ulat tu dia taruh dalam daun pisang. Lepas tu daun pisang tu dah ada dalam fridge. Jadi nak kena keluarkan daun pisang tu daripada fridge, nak kena buka atas meja, lepas tu kena buka, keluarkan daripada plastik. Ulat tu dah macam berterabur kan. Aku dah macam sekejap lah 5 minit, kasih aku 5 minit. Lepas tu macam fikir macam, alamak kesian kru ni semua dah lampu apa semua tunggu aku, pasal bulat pasal dia nak kena tunggu aku lama. Jadi macam okey lah, tak apalah, buat je. Tapi terpekik lah sepanjang masa tu, pekik. Tapi badan nampak, tangan nampak macam okey. Tapi sebenarnya bising, pekik. Aku pekik, sampai hati korang. Pekik. Tapi nampak daripada belakang badan steady je. Padahal lah tengok muka huru-hara.
Kan? Huru Okey, hara. kalau korang nak tengok macam mana huru hara mukanya Suhaila ataupun yalah dalam otaknya dah huru hara tapi muka maintain, boleh tengok Peti Puaka di Mediacorp Drama on YouTube dan di Mi Watch. Okey, tengok sekarang. Okey, kita sekarang buat test. Skill lah korang takut Korang saya buat something, awak kena buat terperanjat, okey? Please lah, please. Saya terperanjat kena besar tau. Jangan tak payah. terbalik. Nak tengok suara gitu macam pekik ke apa macam cantik nampak. Okey, boleh. Ready Jangan mengecewakan semua penonton kat rumah ni. Siapa yang kena ni? Dia. Dia lah. Dua-dua lah. Dua-dua lah. Dua fans square. Dua-dua lah. Dua-dua lah. Dua-dua. Ready nak ambil mod. Okey penonton, Firdaus nak tunjukkan macam mana dia muka terperanjat bila nampak sesuatu. Terperanjat betul ke terperanjat berlakon? Terperanjat berlakon lah. Oh. Okey. Look at me, I will do something yang mesti terperanjat tau. Okay, serius ni. Okay. Award winning actor kan? Siapa? Okay. Kan? Ready? Fail. Oh, itulah dia terperanjat. Tak ada, dia ada dua sensory. Satu, aku tengah expect something pekik daripada dia. Rupanya ada benda lain. Okay. Oh, lagi sekali. Oh, dah tak boleh Tak boleh lah. Okay. Sorry, minta maaf. Benda diam dah. Tu macam, apa ni? Ada macam gitu kan? Baru tadi dia cakap apa? Natural. Macam gitu. Baik ah. Okay Boleh. Calon-calonnya. Saya lah kau Newton. Calon terperanjat yang terbaik. Okay. Okay, daripada cerita tu sekarang kita ke cerita yang personal pula. Ada tak benda-benda yang menghantui diri? Ya, macam saya cakap tadi, saya memang tak ada experience. Saya tak ada first hand experience lah. Benda-benda yang menyeramkan. Tapi saya memang seram orangnya, Azin. Macam saya suka tengok cerita-cerita seram dan suka seramkan diri lah. Of course lah kan, kau nak tengok cerita hantu sebab kau nak tengok dia punya Best kan? scared factor. So, saya pernah kerja sebagai seorang cabin crew, pergi kat hotel-hotel yang tempat negeri-negeri orang yang seram ni. Saya rasa seram tu. Tapi lepas tu, aku nak kena tidur, besok nak kena kerja. So, cekalkan diri, tutup pintu, tutup lampu, tidur. Alhamdulillah tak ada kacau pun, tak ada mimpi-mimpi buruk, tak ada apa-apa, tak ada nightmare. Cuma masa-masa saya NS. NS memang banyak orang ada cerita apa. Masa NS, time BMT tu, company saya sebelah Jacob Ladder. Okay, Jacob Ladder ni memang popular. Bukan semua Jacob Ladder popular lah, tapi Jacob Ladder yang tempat tu kan memang keras lah, orang cakap. Yang kat situ lah kan? Kat situ lah, memang keras. Jadi memang company saya pula, bangunan tu memang sebelah je, dekat sebelah dekat Jacob Ladder tu. So ada satu malam ni, tak terjadi pada saya, tapi terjadi pada platoon yang lain, kat tingkat-tingkat yang lain. Okay. Satu malam tu memang diorang nampak lah. Bukan diorang, ada satu orang ni nampak ada Kak Pun dekat atas. Oh ya. Tengah duduk, memang Putih ke merah? saya lupa. Mungkin ada, time tu dia ada bagi tahu lah, tapi saya lupa. Tapi dia duduk lah, tercanggut dekat atas. Jacob Ladder kan, saya dekat atas. Kita rasa macam, oh okey, kita dengarkan lah. Tapi dia pun okey, besoknya dia tak ada apa-apa. Okey, salah? Yang peribadi okey, dulu dulu aku kerja graveyard shift. So shift aku macam masuk pukul 4.30, 5.30 pagi kan. So bila balik dah penat, mak aku garam tau, kita kalau balik rumah ke apa nanti dia akan check bag apa semua. So that time kerja mungkin masuk 4.30 pagi, habis pukul 1 petang je balik. Lepas tu jumpa kawan, dah penat, tidur. Nak dekat waktu maghrib, sekali tengah tidur tu macam dah gelap kan. Buka sekali aku nampak mak aku tengah bongkar aku punya bag, tapi dia macam menyangkung. Perasan aku dia macam berkemban, baru habis mandi basah, air menitik-nitik. So that time aku masih teenager, 18 tahun mungkin. Sekali macam
Dah toleh kiri gitu sekali macam tengok, apa pasal ni? Alamak, asyik bongkar beg je. Ingat lah, asyik kena spot check je kan. So marah sikit bila aku buka mata sikit, dia pun macam tengok aku. Lepas tu dia bangun macam lari jalan. So aku kejar. Macam teenage kan. Macam, mak ni tak habis nak check. Sekali bila kejar, dia masuk bilik dia. Sekali aku masuk bilik mak aku tengah solat. Tengah terlekung dekat sejadah. Lepas tu dia tengok aku. Kau pasal? Tu aku diam. Tu mak aku cakap, tidur lagi lah maghrib. Oh, time maghrib. Yang nampak tu warna apa? Tak nampak lah gelap macam kelibat. Tapi perasan aku macam mak aku lah. Tapi macam yang lepas tu macam fikir balik macam seram. Pasal dia berkemban basah, air menitis-nitis kan. Macam tengah tengok dalam beg tu macam menyangkung. Cuma macam tak, waktu macam nampak tu tak terfikir macam takut tau. Pasal macam, alamak orang tu ni check barang aku lagi kan. Macam, nak gaduh lah gitu dengan mak. Lebih marah dari seram. Lagi marah macam, apa ni? Tak habis nak check. Bukannya aku bawa balik apa kan? Sekali keluar, kejar. Aku kejar siapa? Sekali tengok macam, alamak, mak aku tengah sembahyang sih. Wow. Maghrib lah tu. Maghrib. Okey, kalau ditawarkan untuk berlakon lagi cerita seram, nak ke tak nak? Lebih seram daripada apa yang awak dah berlakon dalam Peti Puaka ni? Nak. Tak serik walaupun macam Bukan tak serik lah. Sebagai seorang pelakon, new challenges bagi saya. Ya. Kalau dah terkena pun tetap nak okey juga. Kan. Macam mana? Okey lah. Okay. Buat aje lah Buat je. Buat apa kena takut dengan dia kan? Okey. Belagak. Okey. Kalau mesti buat betul. Tak mau I will cross the bridge when I get there. Sekarang tak ada orang tanya nak berlakon cerita tu lagi ke tak. Tapi tak tahulah. Dia tanya ni. Ya, tapi betul-betulnya offer belum. Jadi kalau betul-betul Kalau orang offer lagi. Tapi nanti, ni dia pula jadi kakak macam mana? Yelah, semalam kau jadi kakak. Apa perasaan seorang pelakon kalau jadi hantu? tak tahu Lepas tu lah. siang hari kau jadi tu. Macam mana kau nak feel sebagai seorang hantu? Orang aku tak berani sih. Tak tahulah. Bagi saya kalau watak macam bomo, Tok Bomo yang kena can yang bukan-bukan. Macam itu Najib. Saya rasa tu satu watak yang menyeramkan. Lebih seram daripada hantu. Takut tersalah cakap Salah cakap, takut Menjadi menjadi benda ni mendamping, betul-betul mendamping. Entah Okey. Terima kasih banyak kerana sudi kongsi pengalaman bila bertugas Misteri Jam 12 dan juga personal experience. Okey, bagi you all semua, jangan lupa boleh komen kat bawah sini kalau ada cerita yang seram. Manalah tahu kita ada Misteri Jam 12 second season ke third season ke. Kasih idea banyak-banyak kat bawah ni, komen banyak-banyak. Lepas tu kalau siapa yang belum tengok, share dengan semua orang kawan-kawan semua, suruh diorang tengok. Senang aja kat Me Watch dan juga di Mediacorp Drama on YouTube. Senang. Wow, tu je. Okey, terima kasih banyak. Okey, ingat jangan takut. Boleh? Okey, kita jumpa lagi dalam Puaka Misteri Jam 12. Bila kita jumpa. Bye. Bye. Malam ini dalam Misteri Jam 12. Kenapa Sofia ketawa seorang-seorang? Sofia tak ketawa seorang. Sekarang ni zaman digital. Orang kalau nak buat jahat, senang je nak viralkan kat internet. Tak payah nak pakai bomo-bomo ni. Langit hitam berlapis. Bawalah barang ini kepada dia. Siri baharu Misteri Jam 12.